Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu sambung tergendala tadi. Jadi untuk yang soalan berdua, kita tengok jadual di bawah menunjukkan pergerakan suatu zarah dalam masa 24 saat. So macam mana kita nak buat ni? Okay, guna pembaris. Okay, kita akan tengok apa dia punya paksi X, paksi Y. So ni dia punya paksi Y. Dan ni dia punya paksi X. Okay, cikgu punya cikgu punya gambar rajah tu tak betul sikit sebabnya kita scan dia dalam keadaan dia tak sengit dia sengit. Jadi yang ini ialah masa dalam minit, dalam saat. Dan ini adalah jarak dalam meter. Okey. Jadi kita akan buat kita tengok skala. Kita tengok skala pada masa ialah gandaan 6. Jadi kita teruslah buat 6, 12, 18 dan juga 24. Okey, dan pada paksi Y kita tengok gandaannya ialah gandaan 4, 8, 12 dan juga 16. Jadi teruslah kita plot 00, 46, 8, 12, 8, 18, 12 dan 24, 16. Okey, jadi kita ambil semula pembaris kita tadi dan kita sambungkan titik. Okey, jadi itulah kita punya graf. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan B, kita lukis graf jarak masa berdasarkan persamaan diberi. Okey, yang ini dia bagi persamaan. Jadi kalau dia bagi persamaan, macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok dulu persamaan apa yang dia bagi. Okay, S sama dengan 12T. Di mana S ialah jarak. So kita tahu S ialah jarak dan T ialah masa. Okay, jadi kita perlu masukkan saja di dalam formula. Okay, kalau dia bagi nilai T, kosong. Jadi kita masukkan kosong lah dalam persamaan. 1 kita masukkan 1, 2 kita masukkan 2 dan 3 kita masukkan 3. So kita akan dapat nilainya, kemudian baru kita plot lah. Okay, pada soalan nombor 1, kata Encik Fazli memandu kereta selama 4 jam. Okay, sejauh 4 jam sejauh 280 km. Dari bandar A ke bandar B untuk melawat kakaknya. Jarak S adalah jarak dan T ialah jam. Diwakili oleh persamaan S sama dengan 70T untuk perjalanan yang dilalui oleh Encik Fazli. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay, S sama dengan S sama dengan 70T. Okay, S sama dengan 70T. Jadi kita akan cari bila T sama dengan kosong. Okay, bila T sama dengan kosong, jadi kita masukkan 70, kosong. So dapat kosong lah. Jadi kosong nilai di situ. Okay, bila T sama dengan 1, so S sama dengan 70. So 70 lah kita masukkan di situ. Okay, kemudian bila S sama dengan berapa? Bila T sama dengan 2, S sama dengan 140. Dan bila T sama dengan 3, S sama dengan 210. Dan bila T sama dengan 4, S sama dengan 280. Okay, jadi nilai-nilai itu yang kita letak di dalam jadual. S1 70, S2 140, 210 dan 280. Okay, kemudian kita akan buat graf. Okay, di sini ialah masa. Di sini ialah jarak dalam kilometer dan masa dalam jam. Okay, kemudian kita akan buat plot titik 00. Okay, sebelum kita plot titik, kita tengok dulu skala yang kita perlu buat pada paksi X.
Jadi 1, 2, 3, 4. Okay, 4 jam. Dan pada jaraknya pula, okay, kita akan buat gandaan 70. Okay, 140, 210, 280. Okay, kemudian kita plot lah. 1, 70, 2, 140, 3, 210 dan 4, 280. Dan kita terus plotkan dia dan kita garis. Okay, siap. Okay, begitu juga dengan soalan nombor 2 dan juga 3. Okay, so ini cikgu tinggalkan supaya awak boleh jawab. Okay, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu macam mana nak cari nilai laju. Macam mana nak hitung laju jika diberi contohlah kita kalau dia nak suruh kita cari laju, dia akan bagi nilai jarak dan masa kepada kita. Okay, dan kita mesti ingat formula yang tidak asing lagi iaitu laju. Okay, laju adalah kecerunan bagi graf jarak masa. Okay, kita kena ingat. Dan macam mana nak cari laju? Ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Baik. Nombor 1 jarak mencancang kita untuk soalan nombor 1. Okey, jarak mencancang ialah yang inilah. Jadi jaraknya ialah 15. Dan jarak mengufuk kita daripada sini ialah 5. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Okey, seperti contoh 9 tolak dengan 0 bahagi dengan 3 tolak dengan 0. Sebenarnya dia ada formula di sini tapi kita boleh terus buat jarak mencancang bahagi sahaja dengan jarak mengufuk. So 15 bahagi dengan 5. Jadi jawapan dia ialah 3. Dan unit di sini, unit di sini adalah meter per saat. Kenapa meter per saat? Sebabnya 15 ialah meter dan 5 adalah saat. Jadi unit dia adalah meter per saat. Soalan nombor 2. Jarak mencancang adalah 28 dan jarak mengufuk ialah 7. Okey. Jadi lihat di sini sebenarnya ada sedikit kesilapan di sini. Jarak mencancang dia memang 28 tetapi jika graf berada di sini. Okey. Tetapi graf kita berada pada nilai Y 7. Okey, nilai Y kita adalah 7. Bermaksud kita ada nilai di sini. Betul? Jadi sebenarnya mengufuk mencancang, jarak mencancang ialah 28 tolak dengan 7. Okey, jadi kita hitungkan macam mana nak cari laju. So 28 tolak dengan 7 jarak mencancang bahagi dengan 7 tolak dengan 0. Okey, so 28 tolak dengan 7 ialah 21 bahagi dengan 7. Jadi jawapan dia juga 3. Cuma kita kena lihat balik dia punya unit yang digunakan ialah kilometer per jam. Okey. J -1 bermaksud kilometer per jam.